Okey, kita pergi ke agenda yang kedua iaitu pengesahan menu mesyuarat yang lalu. Nak perlu baca ke menu mesyuarat yang lalu ni, Encik Fairuz? Tak perlu, sahkan dia. Okey, siapa saya mohon ahli-ahli panitia untuk mencadangkan agar menu mesyuarat disahkan. Kita boleh cadangkan. Saya, Cikgu Khairia binti Samari mencadangkan agar menu ini disahkan. Okey. Wih, laju. Cakap. Okey, menu mesyuarat ini disokong oleh siapa? Okey, tolong sokong seorang. Saya ID 5 menyokong cadangan mini mesyuarat panitia Reka Bentuk Teknologi Bilangan 4. Okey, terima kasih Puan Khairia dan juga Cik ID Iman. Okey, baik. Kita kepada perkara berbangkit. Ini seperti mana yang diketahui oleh semua cikgu bahawa kerana PKP kita sekarang perlu mengadakan PDPR di rumah. Jadi antara aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan oleh cikgu-cikgu ialah aplikasi daripada Delima, Cikgu Tube, EduWeb TV, Google Meet, Zoom. Okey, kemudian klip video rakaman tugasan dan talian dan sebagainya lah. Okey, ini cikgu boleh baca dari apa yang dah saya sharekan dalam grup kita lah. Okey. Okey, ini perkara-perkara baru yang kita nak bincangkan pada hari ini iaitu tentang senarai jawatan kuasa RBT, kemudian rancangan tahunan panitia RBT bagi tahun 2021, program latihan dalam perkhidmatan ladap dan juga PRC, pembagian tugas PDPC untuk tahun 2021, PDPR dan jadual bersemuka, RPT serta ERPH, pembelian barang-barang, penggubalan soalan, pencerapan hasil kerja murid, bahan bantu belajar, bahan bantu mengajar, keceriaan bilik RBT, bulan aktif panitia RBT, cadangan program bulan aktif panitia dan pasca IPSR, peran strategi organisasi PSO dan hal-hal lain lah. Okey, banyak benda yang nak dibincangkan pada hari ini. Okey, baik. Ini adalah jadwal kuasa kita. Selamat datang kepada semua ahli panitia ke panitia RBT. Bagi yang baru lah, saya rasa tak ada yang baru lah, semua yang lama, hanya yang lama ada yang keluar pun ada. Okey. Cuma Saya bagus yang baru. Cikgu Faizal yang baru. Okey. Selamat datang Cikgu Faizal ke panitia RBT selepas ditendang berkali-kali. Okey. Baik, ini jawatan kuasa panitia RBT 2021, jadual yang atas ni. Okey, manakala jadual yang bawah ni adalah jawatan kuasa bilik RBT 2021. Okey, ketuanya ialah Puan Khairia binti Samari untuk jawatan kuasa bilik. Okey, kemudian penerus bilik ialah saya, diikuti oleh ahli jawatan kuasa ialah semua ahli panitia lah. Okey. Okey. Ini rancangan tahunan panitia RBT yang saya rangka. Okey, berdasarkan kesesuaian lah. Okey, yang pertama mesyuarat panitia 4 kali setahun. Okey, pada bulan Januari, April, Julai dan juga November. Okey, kemudian pengumpulan data peribadi dan jadual guru pada bulan 1 dan bulan 2. Kemudian membuat pesanan bahan bantu belajar bermula pada bulan Februari hingga bulan Oktober. Bulan aktif panitia RBT pada bulan September, program pasca IPSR pada bulan September juga, kemudian penghantaran buku latihan murid untuk semakan penalun kanan pada bulan September juga, serta menyiapkan laporan tahunan rancangan tahun 2022 dan sebagainya pada bulan November 2021. Okey. Jika ada tambahan, cikgu boleh maklum kepada saya lah. Ini yang saya nampak. Okay. Baik, untuk program yang 43, program latihan dalam perkhidmatan ladap dan juga PRC. Okey, jadi panitia RBT
merancang mendedahkan guru-guru dengan pembinaan video pengajaran bertujuan untuk tujuan-tujuan tersebut lah. Menyampaikan maklumat PDPC dengan lebih realistik, merangsang pelbagai diri yang murid, memudahkan proses pengulangan, meningkatkan keberkesanan program proses PDPC, meraih emosi dan merubah sikap murid, menyediakan kuasa kawalan kepada murid, membentuk pelajaran yang lebih pantas dan berkesan, menyiapkan masa dengan tenaga dan pembelajaran. Saya melihat pembinaan video ni sangat penting sekarang lah untuk kita buat, ditambah dengan waktu PKP ni. Pembinaan video ni amat sesuai untuk kita pelajari lah. Jadi saya bercadang untuk mengadakan bengkel lah pembinaan video menggunakan aplikasi Filmora dan juga OBS Studio ni dengan kepakaran yang dimiliki oleh Encik Fairuz selaku ahli panitia kita pada tahun ni lah. Boleh tak Encik Fairuz? Dengar tak Encik Fairuz? Macam mana? Kita nak adakan bengkel. Apa dia? Kita nak adakan bengkel Filmora dan juga OBS Studio ni untuk semua ahli panitia. Ada kekangan tak? Boleh. Boleh ke? Pada kita nak mula. Okey, boleh. Boleh. Saya stay kat sini bulan Mac. Sebab kita kalau kita bulan Mac, kalau masih PKP dah PKP kita boleh buat. Kalau PKP kita tak boleh buat lagi. Yelah, tapi kalau bengkel tu dibuat secara meet pun tak sesuai. Tak sesuai. Akan huru-hara. Huru-hara nanti So kena bersemuka lah Kita bersemuka. Kita pun tak ramai. Kalau PKPB boleh. Kalau PKP susah sikit. Okey, tak apa. Saya cadang kat situ bulan Mac. Semoga bulan ni kita dah lambat lagi kan. Semoga bulan Mac ni pun berakhir PKP. Kalau PKPB okey lah. Apa pendapat cikgu-cikgu ni? Ini saya punya idea lah. Sebab saya nampak Cik Fairuz buat video tu agak menarik juga untuk kita belajar lah. Setuju ke tak setuju ni cikgu? Boleh teruskan. Boleh diteruskan nanti kita akan saya akan duduk bersama dengan Cik Fairuz, bincangkan, tetapkan satu tarikh untuk kita belajar skill ni lah. Bulan 3 tu cantik tu. Bulan 3 tu cantik Okey, baik. Boleh lah. Alright. Jadi, ini 4.4 pembagian tugas PDPC RBT 2021. Sebagaimana yang sedia maklum, ini jadual kita buat masa sekarang. Tapi saya difahamkan oleh Encik Alfian, bekas guru kita dulu yang merupakan pegawai di PPD, sekarang ni dijaga bahagian RBT ni lah, bahagian teknik dan vocational di PPD Ulangan. Sekarang ni saya dapat maklum bahawa dah tak ada dah 2 orang guru mengajar bagi satu subjek RBT ni. Sebabnya saya dapat makluman tu masa penyebaran KSSR tahun 4 2019 di PPD dulu, surat pada bulan November punca kuasanya menyatakan bahawa kebenaran untuk cikgu ni mengajar mata pelajaran RBT seramai 2 orang dalam satu masa, dan juga adanya waktu untuk penyelenggaraan bengkel. Tapi surat itu terbatal pada bulan Disember 2019. Saya baru dapat tahu tentang perkara ni. Saya pun sebelum saya call Encik Alfian, saya pun ada call Cikgu Mai daripada SK Bandar Rincing, dan juga Cikgu Zaki daripada SK Sarjana Impian. Jadi sekolah mereka sekarang dah tak praktikkan dah 2 orang guru untuk satu kelas lah. Jadi Cik Afian, lepas tu saya call Cik Afian, dia pun kata jangan apply lah.
Okey. Jadi saya dah maklumkan kepada Puan Syarima. Tapi sekarang ni Puan Syarima kata stick dulu dengan jadual ni. Okay, mungkin akan diubah. Jadi saya berbincang pula dengan Cikgu Nadira tentang perkara ni. So dia kata cuba bincang dengan ahli panitia dan cuba tetapkan seorang cikgu kelas yang mana yang mereka nak mengajar. Okay, berdasarkan kelas yang dah ditetapkan ni. Okay. Sino, tinggalkan dulu. Cikgu Sino, Okay, boleh. saya tinggalkan dulu sebab ada kelas ni. Okey, nanti apa-apa maklum ya. Okay. Okey, Assalamualaikum semua. Ya. Okey, berdasarkan ni, maksudnya tugas kita sekarang ni, kita nak jadikan seorang cikgu je satu kelas. Okey, seorang cikgu je satu kelas. Jadi kita akan bincang balik mengikut kelas yang mana yang kita nak lah. Okey, supaya setiap orang guru tu hanya mengajar satu lah di kelas. Okey, dan tak ada lagi lah waktu penyelenggara bengkel nanti. Okey, boleh Okey, seterusnya tentang jadual bersemuka PDPR untuk 21 Januari itu dah selesai. Okey, ini untuk jadual bersemuka untuk 28 Januari 2021. Okey, tapi saya difahamkan Puan Syarima dah pun buat jadual yang terbaru. Okey, di mana tahun 4 kita perlu mengajar RBT pada hari Selasa, tahun 5 pada hari Khamis ingat saya, dan tahun 6 pada hari Jumaat. Okey. Jadi kalau Puan Syarima edarkan jadual baru, jadi jadual ni tak terpakai lah. Okey. Okey, ini untuk rancangan pengajaran tahunan RPT dan juga RPH bagi tahun ni. Okey, saya perlu buat pengagihan tugas untuk selesaikan RPT pada tahun ni. Okey, jadi mengikut jadual tersebut, tahun 4 Cikgu Haji Iman, tahun 5 Puan Faria dan juga tahun 6 saya lah. Okey, RPT tu dah ada. Cuma sekarang ni RPT tu mengikut minggu. Okey, minggu pertama, minggu kedua dia tak ada tarikh. Okey, macam mana? Adakah kita nak kekalkan hanya minggu ataupun kita nak masukkan tarikh? Nak buang minggu tu nak masukkan tarikh. Macam mana dengan pihak lain? Panitia matematik semalam ada bincang tak? Matematik tak ada bincang. Tak ada bincang? Rasanya Sinawati buat kot. Sinawati buat. Kata nanti dia akan pergi. Sekarang ni kalau kita tak bedak tugas pun, benda tu dah siap, tapi mengikut minggu lah. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 macam tu sehinggalah minggu ke-38. Okey. Tapi minggu 38 ke 42 dah. Dia 42 untuk tahap 1, 38 untuk tahap 2. Oh ya. Saing 42 tu tahap 2 tu. Kalau ikutkan yang Puan Syarima beritahu itu 38 tahap 2. Sebab tengok saya pun tak buat, nak buat tadi tengok yang dia punya sampel sampai 42 tu. Nanti ni balik. Dua dah termasuk dalam minggu peksa. Ya. Maksudnya PDP ada 38 42 itu termasuk minggu peperiksaan ujian sama apa semua tu. Okey, sekarang ni kita nak kekalkan minggu ni, kita nak tekan tarikh pada RPT. Tak, dia better ikut minggu dalam keadaan sekarang ni kan. Dia pun nak pasti tarikh. Better buat minggu supaya kita tak keliru nanti. Ya, saya sokong. Ya, okey, boleh juga. Sebab kalau kita Jangan tutup. sekarang ni ditutup. Okey, boleh tak saya bedak tugas hari ni? Sebab selalunya saya
selalunya saya buat ketiga-tiganya. Tapi saya cuba untuk berlaku adil kepada diri saya. Tapi sebenarnya dah ada tu KP okey. Okay, so kita bedak tugas lah. Nanti print, hantar kepada saya lah. Boleh eh? Okay. Itu untuk RPT. RPT nanti kita tahu kat mana saya letakkan nanti. Okay, ERPH. Hantar. Ya. Print kan? Kena print lah. Kena print untuk masukkan dalam file panitia. Yelah, maksudnya print aja kan? Tak tukar apa-apa kan? Atau itu tukar apa-apa lah. Kira print, kemudian masukkan dalam form. Bagi saya masukkan dalam file panitia nanti. Ikut RPH tu, RPH tolong. No, maksudnya jumpa bersemuka nanti baru bagi lah. Semuka nanti bawa bagi lah. Simpan dulu lah, mama lagi. Banyak benda yang kita nak kena simpan dulu sebelum diberi. Contohlah macam minit mesyuarat tu kan. Minit mesyuarat, nanti berjaya laporan yang terlepas pertama, perancangan terlepas pertama masih tak dapat tantangan pada GB lagi. Okay, banyak benda yang nak kena hantar kepada GB buka kan. Baik. Ya. KP boleh bagi tak? Lagi ikut format yang ditetapkan tu. Boleh bagi contoh. RPH mestilah mengikut format yang ditetapkan. Okey. Sekarang ni nak tanya tahun 4. Tahun 4 dulu yang mengajar Aidil, Azhari dengan Sukimi. Ada tak satu form, ada tak satu RPH yang dibeli ke? Ada tak? Ataupun memang buat sendiri ke apa? Buat sendiri. Buat sendiri. RPH tu buat sendiri. Tak ada yang dibeli. Ada dia? Jap. Aku punya benda, aku rasa buat sendiri ya lo. Buat sendiri. Okey, macam ni. Bagi cikgu yang biasa mengajar tahun 4, harap dapat share lah RPH tu ke dalam Google Drive Seroja tu, dalam bawah folder panitia, nanti masukkan dalam folder RPH nanti. Okay, nanti cikgu boleh sedut dekat situ lah. Yang aku punya, misalkan tak aku masuk dalam drive, lepas tu korang download, format dia semua lari. Oh ya ke? Tak apa. Tak apa, lari tu tak apa. Nanti kita nak dalam dia tu, apa dia je. Nanti pandai-pandai lah cikgu adjust lah nanti. Aidil, email. Email insyaAllah. Tapi email boleh. Email WhatsApp boleh, WhatsApp lari juga. Okey, gini, masukkan dulu dalam drive sekolah. Lepas tu nanti kita share email kita masing-masing dalam grup RBT kita lah. Boleh? So, nanti kita share dalam email lah. Boleh? Boleh. Okey. Bagi RPH untuk tahun 5, sebab silibus baru kita masih belum ada lah. Okey. Saya tu tak tengok lagi daripada seller-seller yang jual dalam Telegram tu sama ada dah buat atau belum RPH untuk tahun 5 ni. Kalau ada nanti saya beli, nanti saya akan share lah. Ya. Diorang dah beli RPH. Sekolah beli Yang kita bayar RM50 tu, RM22 untuk RPH. Itu untuk semua kan? Tak, RPH macam mana? Aku tak faham. RPH tu untuk tapak RPH sahaja ke? Ataupun RPH yang dah include semua sekali macam kita buat ni? Dah siap semua. Dah siap semua? Diorang beli daripada SK Sri Comel tu. Tak, kenapa tak share kat kita pun sekarang ni? Sebab untuk yang saya makan darjah 5 ni, Sri Comel tu belum masukkan lagi dalam tapak RPH tu. Jadi yang ada sekarang adalah tahun Berapa comel lagi? Lagi. Jadi Puan Syarimah kata minggu depan baru dia edarkan kalau ada.
Buat masa sekarang ni, dia kata pakai RPH yang lama dulu. Untuk hantar minggu ni lah maksudnya. Hantar minggu ni pakai RPH lama, susun ikut jadual saja tu. Okey. Okey, sekarang ni yang nak hantar sekarang ni, kita hantar apa ni, lengkap ke ataupun hanya apa panggil dulu? Apa tu? Lengkap ke? Maksudnya sekali dengan impak, sekali dengan apa ni, Part 21 apa semua tu, ataupun hanya catatan saja? Sekarang ni. Yang Komplit lah. Kita buat catatan ringkas dulu. Dah kena tegur so kita buat Catatan ringkas dulu rasa. Permulaan ni kita mula dengan catatan ringkas dulu. biasa-biasa je. Jangan Minit curai. kurang. Jangan buat yang penuh dulu. Besok dah tegur baru kita buat yang penuh. Tapi kita siap impak lah. Impak tu mesti ada lah. Kita impakkan dia. Impak masih ada. Okey, jadi macam tu lah. Okey, hantar ikut format catatan harian dulu, saya datang dulu. Kemudian kalau ada teguran kita akan buat ikut format sebenar lah. Okey. Kemudian dihantar beserta impact pada setiap minggu sebelum hari Isnin lah. Okey, sebelum hari Isnin. Kalau wanita tu saya baca hari Jumaat hingga hari Ahad 10 markah. Hari Isnin 9 markah. Dia punya tu. Okay. Memang macam tu kan? Memang macam tu bagi hujung punya pemberian markah. Daripada hari ini kita bagi 9. Itu dapat hari Isnin 9 lah. Okey. Kita berbincang tentang pembelian barang-barang PDP, PDPC, pembelian stok barang-barang ni. Okey, pembelian barang-barang kepada PDPC akan mula dibuat seawal bulan Februari lah. Kalau bersesuaian, saya akan order awal lah. Okey, pembelian barang-barang perlu dirancang dengan baik untuk mengelakkan pembelian pada saat akhir. Okey, macam tahun lepas saya bermasalah sikit dengan pembelian barang ni. Kita ada duit banyak, panitia RBT ni terima duit PCG hampir 6,000 pada setiap tahun. Jadi kita nak kena habiskan duit PCG tu. Okay, macam tahun lepas saya buntu jugalah sebab bila saya bertanya dengan cikgu-cikgu panitia tentang barang-barang ramai yang tak boleh bagi suggestion kepada saya, terutamanya yang tahun 4 ni. Tahun 4 dia banyak yang sendiri kena bawa. Okey, kena bawa barang sendiri. Tapi kalau boleh nak senang nak beli juga pun tak apa. Okey. Cuba boleh tengok dulu bersama dengan saya dan juga pembekal, tengok katalog, kalau dirasakan sesuai kita cuba ambil lah. Okay? Nak mudahkan kita buat PDPC dalam kelas lah. Okay? Macam tahun ni saya terpaksa beli peti lah, beli apa lagi Kai? Den? Peti sejuk, betul, saya beli mikrobik tu, saya beli banyak mikrobik tu untuk guna tahun 5 tahun ni. Okey, jadi yang peruntukan tahun lepas tu guna untuk PDPC tahun ni. Okey. LCD pun ada LCD. LCD ya. Jadi terpaksa kita create benda yang bukan benda yang murid guna selalu lah. Macam peti sejuk tu, macam LCD apa semua tu memang digunakan tapi bukan selalu kegunaan murid lah. Okay? Jadi untuk tahun ni saya harap bantuan pada ahli panitia untuk memudahkan saya beli barang-barang supaya bagi suggestion kepada saya, teliti buku teks, tengok apa barang-barang yang perlu nak beli, bagi tahu kepada saya, kita duduk bersama dengan pembekal, kemudian kita saya isi nota minta, bagi nak habiskan duit. Okay? Jadi itu untuk pembelian barang-barang PDPC ya. Okey, penggubalan soalan ujian. Okey, mengikut tahun-tahun sudah kita ada 2 kali ujian setahun. Okey, nisbah ujian yang kita selalu praktik kat sekolah kita ialah 60% ujian, 40% hasil kerja murid dan pelibatan murid lah. Okey. Di mana ujian tu menggabungkan antara soalan objektif dan subjektif. Okey. Jadi 60% ujian tu macam tahun lepas kita susah nak bagi pelibatan murid.
Okey, 40% pelibatan murid kita susah nak bagi. Okey, jadi macam saya buat 60% sahaja. Okey, 60% tu menjadikan 100%. Okey, jika kita tak ada melibatkan, susah nak nilai murid lah. Tapi kalau boleh kita nilai lah hasil kerja murid tu. Okey, buku kerja dia orang, hasil kerja dalam bengkel, pelibatan dia kerjasama atau tak kerjasama dengan murid, aktif tak aktif dalam kelas dan sebagainya. Itu diberi markah 40% lah. Okey, jadi soalan objektif, okey, jadi saya pulang kepada cikgu lah, sama ada cikgu nak buat macam mana, soalan objektif 20 ke 25 ke 30 ke, cikgu pulang, saya pulang pada cikgu lah. Okey, kalau saya masih gunakan yang mengikut soalan RBT tahun 4 yang pertama dulu. Saya ikut format dulu punya, yang pertama dulu. Okey, yang sekolah kita terima, yang budak buat ujian kertas RBT tahun 4 yang pertama dulu. Saya ikut yang format yang tu. So dia ada 3 soalan objektif, ada 20 macam tu. Dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A objektif, bahagian B subjektif, bahagian C pun subjektif. Saya masih ikut yang tu lah. Jadi tak ada ketetapan. Okay, cikgu boleh ikut style cikgu. Okay, nak buat bahagian A, bahagian B saja pun boleh. Okay, itu tengok kesesuaian lah. Asalkan ikut nisbah yang saya bagi ni lah. Okay, ada sekolah yang buat nisbah 50 ujian, 50 hasil kerja murid. Okay, ada sekolah yang buat 70 ujian, 30 hasil kerja murid. Okay, tapi saya rasa 60-40 ni rasa bersesuaian lah. Apa pendapat cikgu? Ya, sokong. Tapi kita memang pakai benda ni kan? Macam mana? Kita memang pakai benda ni kan? 60-40 ni kan? 60-40 ni lah untuk senang bagi ni lah. Okay. Kadang macam tu lah, 40% ni kadang kita pejam mata jadi dia macam ni. Dia RBT ni, cikgu kena pastikan semua murid ni lulus. Okay? Lulus. Maksudnya tak ada yang E. Semua akan D ke atas. Walaupun dia ni tak pandai baca pun, contohnya dia dapat 2 markah sahaja pada kertas ujian tu, cikgu tambahlah markah dia hasil kerja dia tu, jadikan dia lulus. Itu dia punya ni. Okay, jadi saya tak nak tengok dalam bila unit peperiksaan buat analisa peperiksaan tu, ada murid RBT yang gagal. Okay? Sebab memang dia layak untuk lulus RBT. Tak boleh baca pun layak untuk lulus. Okay? No. Ya. Minta tukar ujian 2 ni, no. Ujian 2. Okey, lama kita bincang. Ini aku letakkan. Yang atas ni. Macam mana? Sukimi. Ujian 1, ujian 2. Okey. Alright. Tak apa. Yang ujian 2 tu minta Sukimi buat lah yang ni. Okey. Bincang lah. Bincang dengan bincang dengan jadual pengubah soalan ni, bincang lah. Contoh saya letak 2 orang ni. Macam idea ni, tahun 4 dengan tahun 5 ni dia 2 orang ni kan. Okay, jadi bolehlah idea buat ujian 2 tahun 4, sekiranya buat ujian 1 tahun 5 ke. Okay, kita bincang lah macam mana. Okay, macam saya tak tahu dia nak bagi siapa. Okay, jadi stick pada jadual ni, kemudian bincang lah, macam contoh lah Rian dengan Faizal ni. Nak buat Faizal buat soalan objektif, Faizal buat bahagian subjektif, bahagian B dan bahagian C. Okay, contoh kalau nak balut semua apa, Faizal balut semua pun boleh. Bincang dia bagi orang lama lah, orang baru ni tak tahu apa lagi. Orang lama buat soalan, orang baru ketik. Contohnya. Orang lama buat soalan, orang lama ketik, orang baru tanda. Kalau boleh kita kumpulkan soalan. Boleh tengok soalan lama. Okey. Azhari nak buat semua soalan.
Soalan berapa lah kalau itu standard Sunnah? Dia macam ni, soalan itu apa ni, saya rasa tahun ni punya kita tak pulang kepada murid pun. Okay? Tak pulang kepada murid pun kan. So kita boleh jadikan soalan yang tahun lepas punya tu sebagai soalan tahun ni pun tak apa. Boleh, tak salah. Kan. Tak payah buat baru lah, maksudnya jimatkan kita punya masa dan tenaga. Tukar tahun je. Tukar tahun je kan. Tengok kesesuaian nak ikut rajin lah. Kalau nak tambah. Kalau rasa malas, hanya itulah sebab macam kita ujian kedua itu memang tak bagi pun. Kita balik pada ni kan. Okey. Selesai pengumpulan soal ujian. Okey, sekarang penyerapan hasil kerja murid. Okey. Hasil kerja murid harus diterap oleh guru sebanyak 2 kali setahun. Okey, penyerapan buku kerja murid akan dilakukan oleh Perdana Kanan pada bulan September. Okey, dikehendaki menghantar 5 buah buku latihan bagi setiap kelas. Okey, untuk makluman cikgu, kita ada buku latihan ni. Saya ada order buku pengukuhan untuk RBT. Buku latihan tu buku daripada pembekal lah kan. Okey, buku tu kalau ikutkan puan hari ni rasa tak perlu ditanda pun. Okey, untuk pengukuhan dengan dibuat di rumah saja. Okey, yang kita hanya perlu sediakan satu buku yang bergaris 2 tu saja. Jadi sekadar nota dan kertas yang murid dapat tanpa kat situ. Okey, dan perlu ditanda lah. Okey, boleh? Alright, kita pergi kepada bahan batu belajar. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Okey, ini bahan bantu mengajar bagi kita lah. Okey, kita ada dokumen penjajaran kurikulum DPK, dia panggil DPK, dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP, buku teks digital, free books dan juga modul pengajaran RBT. Okey, untuk tahun 4 dan tahun 6 kita ada modul pengajaran RBT tu, dan macam saya tahun 6 saya pakai modul tu lah. Modul tu memang berkait dengan, memang sesuai lah untuk kita praktik masa PKP sekarang ni, boleh guna sebab dia berlainan sikit daripada buku teks tapi hampir sama dengan buku teks jugalah. Okey. Baik, ini 4 benda yang kita akan guna pakai lah. Baik, keceriaan bilik RBT. Okey, saya serah kepada Cikgu Karia untuk dia cerita sikit sebab dia ketua bilik RBT kan. Okey, silakan Cikgu Karia. Nak cerita apa? Pasal Cerita hasrat dan juga keinginan tu. sebab kita pun tak pergi sekolah sekarang ni, so nak buat perancangan nak masuk bilik pun tak boleh lagi. Cumanya benda ni nanti kita boleh bincangkan cuma sekolah buka baru pergi masuk ke dunia dan macam nak kena cerita sikit lagi. Dia macam gelap sikit kan. Ingat tak boleh RBT kat mana? Kita jawab, kita buat boleh. Rasa macam bot yang dulu nak gantung kat depan pintu bot besar tu pun tak gantung lagi. Tak mana dah bot tu, hilang ke apa? Tak gantung lagi. Betul. Okey. Dia hasrat Cikgu Karia ni, dia nak menutup bahagian bawah sinki tu dengan langsir kan? Macam langsir plastik yang dekat DIY tu lah. Okey. Jadi itu nak pakai duit panitia ke apa? Pakai duit panitia lah kan? Boleh gunakan duit panitia? Boleh. Buat resit nanti claim dengan kamar lah. Apa-apa saja pembelian barang-barang yang melibatkan RBT, contohlah nak tukar sinki ke, nak tukar pipe sinki ke, beli suez ke, kalau guna duit kita, ambil resit, claim dengan kamar. Nak tukar tak? Pipe. Apa dia? Pipe sinki tu. Tak masuk lagi, tak tahu banyak benda macam nak kena ceriakan lagi. Antaranya pipe tu nampak dah, pipe tu dengan bawah sinki tu. Okay, tak apa. Nanti minta ketua bilik RBT senaraikan untuk ahli jawatan kuasa bilik RBT bergerak lah. Okay?
Ada penolong kan? Ada penolong DP kan? Penolong arah ahli jasa kuasa awak ada. Okey. Ada apa-apa lagi Kai? Okey, baik. Kita pergi seterusnya tentang pembahagian tugas bulan aktif panitia ni. Okey, bulan aktif panitia ialah pada bulan September. Jadi saya bagilah senang tentang aktiviti kita nak cuba aktif. Asas saya tahun 2021 ni yang merupakan asas saya juga pada 2015 yang lepas. Nak aktifkanlah panitia aktiviti ni kan. Okay, jadi saya letak siap-siap nama guru-guru. Kalau ada program melibatkan tahun 4, mula-mula tahun 4, cikgu-cikgu ni yang akan kendalikan lah. Okay. Contohnya okey, cikgu pada tahun 4 Azhari, Sukimi, Fairuz, tahun 5 Faizal Aidil, tahun 6 saya dan juga Khairiah. Okey, ini cadangan saya. Cadangan saya saja. Saya tak nampak sebab kita tak bincang bersama-sama. Okey, ini yang saya nampak tentang program yang kita boleh adakan semasa bulan aktif panitia nantilah. Okey, iaitu yang pertama tahun 4 pertandingan model kereta futuristik. Okey. Baik. Okey. Kemudian tahun 5 artikel jahitan kebanggaanku ataupun kipas solar mudah alih. Okey, ini ikut silibus lah, saya ikut buku test lah. Okey, kemudian tahun 6 pertandingan penghasilan model roda Ferris ataupun pertandingan penghasilan model crane. Okey. Ada tak cadangan? Ini saya hanya mencadang ikut idea saya sajalah. Okey. Ada tak nak cadangan apa-apa? Minta cadangan kepada semua orang. Yang tahun 4 tu juga? Pertandingan model kereta futuristik atau yang tu yang dia punya pen apa tu boleh? Yang 3D. Pen 3D. Pen saya fikir bila pakai pen 3D kita banyak nak kena keluarkan, nak kena beli pen 3D tu pula. Pen 3D tu kena beli banyak, kemudian dia punya ink dia pun banyak, nak kena buat, nak kena sediakan. Kalau masih kita dalam pandemik tak apa, budak boleh beli kat rumah. Buat kat rumah. Jadi macam model kereta futuristik ni macam saya tengok ada cikgu-cikgu tahun 4 yang buat model kereta. Ada kan? Ada kan dia? Azhari kan? Tahun berapa? Tahun 4. Menghasilkan kereta baru ni. Ya, dia kereta baru. Dia bukan Jadi kita hanya ubah saja daripada model kereta biasa tu, dia jadikan futuristik lah. Betul tak dia? Jadi saya berpendapat macam tu lah, maksudnya dalam silibus tu ada dah menghasilkan model kereta tu, cuma kita jadikan murid tu jadikan kereta jadi futuristik lah. Okay. Kemudian tahun 5 tu dia ada artikel jahitan, menghasilkan artikel jahitan. Saya sendiri pun sebenarnya tak pernah mengajar tahun 4 ni. Artikel jahitan tu pun sendiri saya tak tahu apa artikel jahitan tu sebenarnya. Okey. Cuma saya ada belik buku tahun 5 tu, dia menghasilkan artikel jahitan sendiri lah. So kita buat tandingan ni lah. Itu saya punya ni. Dan juga kipas solar mudah alih. Cuma kipas solar mudah alih ni solar tu susah lah nak cari sikit lah. Okay. Budak nak cari, kita sendiri pun nak cari pun susah sikit lah. Modal pun besar sikit. Kan?
Kemudian tahun 6 tu model Roda Ferris tu daripada bahan terbuang je. Model je saya nak model je. Okey. Crane pun sama, model crane saja. Okey, apa pendapat cikgu ahli penelitian tentang perancangan program? Adik, susu kat aku. Okey. Ni bila nak buat bulan bila? Bulan September. Okey rasanya. Bulan September tu maksudnya satu hari kalau kita dah dibenarkan berada kat sekolah, satu hari kita suruhlah murid bawa apa-apa kertas atau apa mountain board, kotak dan sebagainya. Dia orang siap-siap lakar kat rumah, kemudian datang buat je lah. Okey. Program macam tu lah saya punya projek. Apa kita akan bincangkan balik. Kita akan komunikasikan balik nanti lah. Okey. Baik. Ini tentang program bulan aktif penelitian RBT. Okey, untuk pasca UPSR, saya pun masih belum ada perancangan untuk untuk pasca UPSR, tapi ikutkan sebelum ni kita buat menghasilkan robot daripada bahan terbuang, menghasilkan beg bantal jahitan dan sebagainya. Okey. Itu kemudian kita pernah buat pertandingan memasak. Okey, maksud saya akan kekalkan macam tu je lah. Okey, untuk pasca UPSR bagi keseronokan kepada murid kita kan. Okey, di samping nak mengisi masa yang terluang lah. Okey. Okey, peran strategi organisasi PSO akan dibuat bersama dengan semua ketua penelitian pada sementara yang akan ditetapkan oleh Puan Syarima. Okey. Saya sendiri pun blur lagi tentang PSO Okey, bukan PSO saja ni, PSO ni yang baru. Peran strategi yang dulu pun blur juga. Jadi kita macam tak nampak hala tuju. Sebenarnya peran strategi ni nak suruh kita nampak hala tuju, tapi tak nampak juga hala tuju penelitian dengan adanya peran strategi. So tak apa, Puan Syarima akan letakkan satu tarikh nanti, kita akan duduk bersama, kami akan duduk bersama dan akan rangka peran strategi untuk penelitian kita nanti. Okey, baik. Hal-hal lain, sila upload jadual waktu serta biodata beserta gambar di Google Drive penelitian RBT. Okey, macam gambar dekat bawah ni, yang saya masukkan dekat bawah ni, drive sekolah ni. Okey, dekat sini saya dah buat drive kita, folder kita, kat situ dah ada. Kalau kita perhatikan modul mikrobit, okey, bagi cikgu mengajar tahun 5 ada modul mikrobit dari itu. Saya pun dah share sebenarnya dalam kita punya grup WhatsApp penelitian. Okey, kemudian RBS ni masih kosong. RPT, okey, RPT ada kat sini, boleh seduh kat sini. Okey, saya pun dah share dalam WhatsApp kita. Okey, slide mesyuarat pada hari ini di SKP, minit mesyuarat dia nanti kau masukkan dia, minit mesyuarat 1, 2, 3 dalam folder ni dia. Okey, yang sebelum ni. Yang sebelum ni punya. Yang tahun 2020. Boleh masuk kat sini. Yang minit mesyuarat 4 aku dah masukkan. Okey, kemudian modul pengajaran RBT tahun 4 dan tahun 6 ada kat sini. Buku teks digital tahun 4, 5, 6 ada kat sini. Okay, laporan aktiviti tahunan saya dah masukkan. Perancangan panitia apa saya dah masukkan. Peran strategi organisasi belum ada lagi. Okay, laporan penyebaran. Laporan penyebaran ni saya tengah buat. Okay, ni minta ambil gambar kita sekarang ni tengah meeting ni. Okay, siapa yang ni? Dia boleh ambil gambar dia? Boleh. Meeting sekarang ni tolong ambil gambar. Sebab saya nak gunakan untuk laporan penyebaran ni. Walaupun kita tengah meeting ni, tapi saya nak guna gambar tu untuk laporan penyebaran pada tahun lepas ni. Okey. Kemudian DPK pun dah ada kat sini. Kemudian apa ni? Saya tak nampak. Surat gantikan ahli penelitian pun saya dah siapkan. Kemudian apa tu? Sebelah dia tu? Tak nampak.
Kemudian biodata guru kan, biodata guru. Okey, kat sini cikgu biodata guru cikgu download daripada sini. Kemudian cikgu isikan maklumat dan upload balik dalam folder biodata guru. Okey, begitu juga dengan jadual waktu. Download balik, kemudian isi jadual mengikut jadual yang dapat sekarang, kemudian upload balik dalam draft sekolah, draft RBT. Okey, ikut yang saya isi ni, biodata saya ni. Okey, saya nak tekankan kat sini je kan. Pengalaman mengajar mata pelajaran ini, ikut berapa tahun dia mengajar, kemudian tahun yang dia ajar sekarang. Tahun dia ajar, kelas apa yang dia ajar sekarang, bukan kelas mata pelajaran sains ke BM ke seni ke. Ini saya nak mata pelajaran RBT, kelas mana yang cikgu ajar. Okay, macam saya ni darjah 6, semua darjah 6 saya letak kat sini, kelas RBT tahun 6 saya ajar. Okay. Kemudian mata pelajaran yang pernah cikgu ajar lah, senang kat sini. Okay. Okay, RPT saya letak saja sebelum 29 Januari. Okay, kita bagi kat saya selepas buka sekolah nanti lah. Okey, bahan-bahan boleh diambil daripada Google Drive sekolah dan saya akan share setiap bahan yang saya dapat daripada grup RBT daerah, saya akan terus share kepada grup RBT kita. Jadi saya harap apa yang saya share tu cikgu akan dapat gunakan. Okey. Okey, baik. Saya rasa ini sahaja daripada saya untuk mesyuarat pada kali ini. Diharapkan kerjasama daripada semua ahli panitia untuk menjadikan aktiviti panitia pada tahun ini, dan hasrat saya tadi untuk menjadikan panitia RBT sebagai sebuah panitia yang aktif, walaupun RBT merupakan subjek elektif sahaja. Okay? Tapi sebenarnya kita menuju kepada subjek yang penting, sebab STEM okay? Sains, teknologi, matematik kan. Okay? Jadi ada apa-apa soalan cikgu sebelum saya akhiri mesyuarat kita pada hari ini? Nak jajak Boleh? Tadi dah share slide tu kan. Lepas tu ada share yang dekat Google Right. Google Drive. Buat boleh sayang sekali dua. Okay, Google Drive ni cikgu tengok sini, My Drive panitia RBT. Okay. Dalam ni semua saya dah masukkan. Semua masukkan maklumat-maklumat yang penting untuk kita punya. Ini dalam email Seroja yang baru ke yang lama? Seroja, ada baru lama ke? Ada baru ni cikgu sering share yang dekat ni. Ada satu Seroja 439. dia tukar tahun je ni, 2021 tengok tahun. Ini boleh yang lama lah. Ini yang dalam lama Aku ni yang lama, tak tahu yang baru lah. Baru kata G apa? Seroja 439 alias@gmail.com. Password dia apa 39. Dia Gambar logo sekolah lah, logo sekolah kan? logo sekolah. Logo sekolah. So ambil bahan daripada sini lah, sebenarnya bahan yang di-share dalam dalam WhatsApp kita tu, sebenarnya kebanyakan dalam tu dah ada dalam ini sama aja. Okey. Cuma takut terlepas semua sebab ni folder dia nampak teratur sikit lah. Okey. Jadi apa-apa cikgu dapat pun, contohlah cikgu dapat bahan-bahan daripada siapa-siapa lah, cikgu sekolah lain pun boleh masukkan dalam folder ni untuk kita share bersama lah. Okey. Okey, diharapkan ni biodata dan juga jadual waktu ni cikgu segerakan lah, sebab benda ni sebenarnya perkara yang paling yang utama sekali yang kita kena buat pada awal tahun lah. Okay. Jadi segerakan yang ni, download, isi, kemudian upload balik lah dalam drive sekolah.
Srojan. Okey. Ada apa-apa lagi? Oh, nanti share slide dalam grup kita tu. Okey, nanti sekejap. Saya sekarang berapa? Dalam grup ni, dalam grup panitia. Jadi. Okey. Ya. Jadi gimana? Gimana? Okey, ada lagi kan? Ada soalan ya? Dulu saya tangguhkan mesyuarat ni. Cikgu Khairi, ada apa lagi? Tak ada. Cikgu Aidin? Tak ada. Cikgu Faizal? Lagi lah tak ada. Alpih. Orang baru kan? Dia macam ni. Lupa saya nak ceritakan sikit tadi. RBT ni sekarang ni dah ke TMK dah sekarang ni. Tahun 4 kita dah buat apa panggil? Pengajaran apa? Apa yang panggil? Aduh, hai. Apa dia? Program pengaturcaraan. Pengajaran apa? Tahun 4 tu? Pengaturcaraan program kan? Pengaturcaraan 5, tahun 4 ada ke? Tahun 4 ada. Tahun 4 kita buat apa tu? Allah. Mati ya cikgu buta kayu IT ni. Tahun 4 ada. Tahun 5 pun ada yang TMK punya. Macam saya sendiri pun memang tak pakar lah dengan pengaturcaraan ni. Macam kita perlu adakan ni jugalah, macam PLC jugalah. Harap pada cikgu Kimi lah untuk ajar tahun 4 yang ni kan, pengaturcaraan tu. Apa dia panggil Allah? Saya ingat lah. Yang tu dengan tahun 5 sekarang ni. Tahun 6 nanti pun sama lah. Maksudnya kita sekarang ni, RBT ni dah banyak kepada TMK lah. Tak ada bertukar mana dah. Itu masalah tu. Tiba satu masa kena tukar ni pula. Ketua panitia jadi Kimi. Dia tak apa, KP pun kita tak apa. Cikgu dia dengar macam saya mana tangan IT ni mampu. Mana cari dah cakap nak cari IT sih. Tak tahu kan. Basic pun tak nampak macam mana nak pergi ke yang tak basic ni. Yang lebih expert. Aduh. Ya, betul. Kepi kena pertahankan tu. KP tak apa, ini dia. Yang IT. Tak ada apa. Aduh, kita sama-sama merana lah mengajar pengaturcaraan ni, tengoklah. Apa-apa rasa boleh rujuk dengan Sukimi lah. Ataupun Mas Linda dan juga Nadira lah, dia expert sekian TMK kan. Itulah, Mas Linda dengan Kimi lah yang paling ni kan. Tapi itulah, dia orang tak masuk dalam panitia kita. Ni tak nampak kepakaran, ini masalah. Kaki nanti isi orang kehadiran Okey. Hari ini dia belum isi orang kehadiran, isi orang ikut link yang diberi dalam grup kita. Stop share tu, stop share. Nak ambil gambar. Okey, baik. Okey. Ya,